Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana meneruskan video tutorial kita yang seterusnya ini. Dan dalam episod ini, Kuzul nak kongsikan apakah akibat kita tidak dapat nak kawal kita punya stres, ataupun apakah akibat je jika kita tidak keluar daripada belenggu problem ataupun masalah-masalah yang sedang menghantui kita ni. Kita tak berjaya keluar, kita tak mampu nak handle, ataupun lambat untuk kita bertindak untuk kita keluar daripada permasalahan yang kita alami sekarang ni. Ujian yang kita hadapi sekarang ni, kita tak mampu nak keluar. So apa kesan dia? Saya bagikan di sini adalah 3 kesan yang saya bagi kepada dia. Perkara negatif ataupun risiko apabila kita tidak keluar daripada down. Masalah down ini kita tak keluar. Risiko yang pertama ialah hilang pertimbangan agama. Hilang terus, tuan-tuan. Kita dah mula menyalahkan Tuhan, kita mula menyalahkan takdir, kita mula menyalahkan agama, kita mula dan menjadikan kita sesat. Yang ini saya letakkan yang nombor 1 sekali, tuan-tuan. Takut-takut kita mati dalam kesesatan. Na'udzubillahi min zalik. Kita takut sangat-sangat, tuan-tuan, kita jadi kufur. Sedangkan ujian ini Allah SWT bagi dekat kita sebab Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita, tuan-tuan. Allah sayang kepada rakyat Malaysia. Allah sayang kepada penduduk-penduduk dalam muka bumi ni. Allah SWT sayang, sebab tu Allah SWT bagi ujian kepada kita. Nampak bagaimana kita bekerjasama, bagaimana imam-imam bekerjasama, bagaimana rakyat Malaysia bekerjasama untuk mencegah daripada COVID-19. Sebagai contohnya, bagaimana pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini bertungkus lumus. Nampak, tuan-tuan, hikmahnya. Sebelum ni kita duk fokus kepada mencari kekayaan. Negara cari kekayaan, negara sana cari kepentingan masing-masing. Dan sekarang ini dah tak ada dah nak perang-perang, tuan-tuan. Masing-masing takut. Kita tengok betapa amannya di Palestin, amannya di Gaza. Tak adanya, tuan-tuan, nak pergi serang lagi Palestin, nak rampah tanah dan sebagainya sekarang ni, tuan-tuan. Tengok hikmah di sebalik ujian yang telah Allah Subhanahu Wa Taala bagikan. Sebab tu, tuan-tuan, perkara pertama sekali yang telah saya jelaskan di sini, apabila kita hilang pertimbangan, kita boleh jadi hilang pertimbangan. Yang pertama sekali, pertimbangan apa? Pertimbangan agama. Kita boleh kufur nikmat, kita boleh jadi sesat, kita boleh jadi kafir, kita boleh jadi macam-macam lah, tuan-tuan, apabila kita tidak mampu keluar daripada belenggu kemiskinan ini. Sebab tu Saidina Umar ke siapa sahabat pernah kata dulu, hampir kefakiran membawa kekufuran. So di saat kita sedang down, biasanya down ni dia ada sebab dia lah, tuan-tuan. Faktor-faktor down ni pun banyak sebab dia. Ada orang down sebab duit, ada orang down sebab tak bahagia, ada orang down sebab masalah kesihatan, ada orang down sebab bencana, macam-macam lah, tuan-tuan, ya. Jadi semua sekali tu macam kita lah, orang-orang bisnes, ya. Sekarang ni kita sangat related, video tutorial ini sangat related dengan orang bisnes. Sekarang ni tengah down sebab duit. Sekarang ni down sebab duit. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah kita mula menyalahkan rezeki. Kita mula berkata-kata tentang ini. Mungkin habis lah rezeki aku kali ni. Dah tak ada rezeki dah kita. Kita jangan banyak kali sebut, tuan-tuan, tak ada dah rezeki aku hari ni. Habis dah rezeki kita. Mampus lah. Jangan sebut banyak kali. Jangan sebut banyak kali. Sedih ni, tuan-tuan, bila kita tengah down, sebut sekali cukup lah. Sebut sekali, bila terlintas dalam fikiran kita, astaghfirullahalazim, kembali balik kepada Tuhan. Ya Allah, ampunilah aku ni, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku. Tak terletik untuk fikiran aku untuk menyalahkan rezekimu. Tak terlintas pun, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan, perkara pertama sekali kita kena pertama-tama sekali, apabila kita down, kita tak selesaikan, apa risiko dia? Risiko dia hilang pertimbangan agama. Apabila hilang pertimbangan agama, dia akan merebak kepada hilang pertimbangan diri. Hilang pertimbangan diri. Diri tak dapat nak kontrol lagi ayat-ayat kepada isteri dia. Awak ni asyik membebel je kepada saya. Kalau macam ni kita macam-macam lagi lah, tuan-tuan. Okey.
Macam-macam risiko yang kita akan buat bila kita hilang pertimbangan agama. So apa yang berlaku kepada diri kita? Kita hilang kewarasan untuk bercakap, hilang norma-norma. Nak bercakap dengan isteri jadi garang, nak bercakap dengan anak-anak jadi garang, bercakap dengan jiran jadi garang, nak bercakap dengan masyarakat jadi garang. Apabila kita garang kepada orang di sekeliling kita, apa Datuk Fadilah Kamsah pesan? Apabila kita garang kepada orang sekeliling kita tidak lagi mendoakan kita. Apabila orang tidak mendoakan lagi kepada kita, maka rezeki kita lagi berat. Lagi berat nak turun, lagi berat nak sampai. Hati-hati tuan-tuan, apabila kita hilang pertimbangan agama, kemudian kita akan hilang pertimbangan diri. Jangan main-main dengan pertimbangan diri ini tuan-tuan, sebab diri inilah yang akan affected. Dia efek apa? Dia efek keluarga mula-mula sekali. Keluarga terdekat lah. Sekiranya dah berkahwin, isteri ataupun suami. Sekiranya dah ada anak, kepada anak-anak pula. Sekiranya masih ada mak dan ayah. Dengan mak dan ayah pun dia boleh tibai. Kita lihat tuan-tuan, bagaimana orang yang terdesak nak duit, dia boleh kelar leher mak dia. Na'udzubillahi min zalik. Dia boleh kelar ayah dia. Dia boleh hantar mak dan ayah dia. Dia boleh tendang macam tu je. Ya Allah. Kita doakanlah ya orang-orang yang tengah demotivated sekarang ini kembali kepada agama. Kita tak nak. Kita tak nak benda-benda macam tu, kita tak nak. Ya, saya sendiri pernah mengalaminya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila dibelenggu oleh rasa gelisah, dibelenggu oleh rasa resah gelisah semua sekali ni tuan-tuan, apa yang emosi kita akan terganggu tuan-tuan. Perhubungan kita akan terganggu dengan anak dan isteri kita, sampailah kita berjumpa dengan guru-guru yang mursyid, guru-guru yang baik. Jadi guru-guru kata pertama sekali, Zul, apa yang kau kena buat, pergilah minta maaf balik dengan isteri, pergi minta maaf balik dengan mak dan ayah, minta maaf balik dengan anak-anak, sebab banyaknya dosa yang kita lakukan kepada mereka. Yang pertama sekali, dosa mereka kepada kita, kita tolak tepi dahulu. Dosa mereka kepada kita, kita abaikan terlebih dahulu. Sekarang kita fokus kepada dosa kita kepada orang. Itu yang menjadikan diri kita sekarang ni sedang gelisah, resah gelisah. Jadi perkara pertama yang affected ialah pertimbangan agama, yang kedua pertimbangan diri. Yang ketiga, ini faktor yang paling besar sekali, bukan faktor yang paling besar, kesan yang paling besar sekali, kita akan rasa apa tuan-tuan? Yang paling besar sekali, kita rasa hidup ini sudah tidak bermakna lagi. Itu yang paling besar sekali tuan-tuan. Apabila kita tengah down tapi kita tidak dapat memulihkan diri kita, apa faktor yang paling besar, apa kesan yang paling besar sekali tuan-tuan? Kita akan rasa hilang pertimbangan hidup. Yang pertama sekali pertimbangan agama. Apabila yang dia akan merebak kepada yang kedua, pertimbangan diri. Yang ketiga, pertimbangan hidup. Kita rasa hidup ini sangat sia-sia. Kita rasa hidup ini sudah tidak membantu kita. Jadi apa yang kita buat? Ada orang dah mula kelar tangan dia. Ada orang dah mula makan Panadol dengan banyak. Ada orang dah mula memandu. Ada orang dah mula mabuk. Ada orang dah mula macam-macam lah dia buat. Gantung diri dan sebagainya. Semua sekali tu nak suruh riwayat hidup tamat. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, betapa besarnya risiko apabila kita down. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tengah down sekarang ini, bermuhasabahlah diri kita. Tanya, peluk tangan isteri tu yang abang ni banyak buat salah dulu. Kalau perlu menangis, menangislah tuan-tuan. Ya, saya pun menangis di saat saya peluk kembali isteri saya, minta maaf dengan dia yang abang rasa abang banyak dosa dengan ayang. Banyak dosa dengan ayang. Jadi jika ayang tak ampunkan dosa abang ni, abang takut Allah SWT tak buka pintu rezeki dia kepada abang. Sedangkan abang ni ketua keluarga. Tapi sekiranya kita isteri kita pun samalah, datang peluk abang, ayang pun minta maaf lah sebab banyak. Tuan-tuan, pada ketika itulah tuan-tuan, Allah SWT akan melihat perbuatan kita itu. Malaikat-malaikat akan doakan kepada kita disebab asbab kita memohon maaf di antara kita dengan pasangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita juga boleh minta maaf kepada anak-anak kita. Kita panggil anak-anak kita, ya, kita duduk kat situ, ayah minta maaf sebab ayah sebelum ni ayah tak cari rezeki dengan baik.
Sebelum ni ayah tak pastikan rezeki itu dapat secara halal. Apa kata anak-anak ayah sekalipun masih kecil lagi. Anak saya masa tu tuan-tuan dan puan-puan kecil lagi tuan-tuan. Jadi saya suruh mereka doakan. Setiap kali kita solat, kita suruh dia doakan sekali. Tolong aminkan sekali. Sebab apa? Anak-anak kecil ini tuan-tuan, apabila dia aminkan doa, mereka ni tak ada dosa tuan-tuan. Mereka ni tidak ada dosa. Yang banyak dosanya kita tuan-tuan. Jadi apabila kita minta mereka berdoa kepada kita, ataupun dia aminkan doa kita tuan-tuan, doa mereka ini sangat-sangat makbul. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Doa isteri kita makbul, doa anak-anak kita makbul. Dan sekiranya kita memiliki orang yang kita sayang tuan-tuan. Contohnya kita masih ada mak, kita masih ada ayah, kita telefon mak kita. Kenapa tuan-tuan? Minta maaf dengan dia. Bagi tahu dia dengan ayat yang paling cantik sekali tuan-tuan. Assalamualaikum mak. Mak, abang ni banyak dosa sangat dengan mak. Abang pun tak tahulah dosa apa dengan mak. Mak, adakah mak dah mula tak doakan abang mak? Abang sekarang ni dah tak nak dah kehidupan dunia mak. Abang tak nak duit yang banyak, abang tak nak apa-apa dah. Sebab apa? Sebab Allah SWT dah uji banyak dah sekarang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita minta doa dengan mak kita tuan-tuan, itulah salah satunya doa yang paling makbul sekali di dunia. Itulah doa yang paling dahsyat sekali yang Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran pun banyak, yang Rasulullah bagi tahu pun banyak. Siapa yang perlu kita taat lagi tuan-tuan? Yang kita perlu taat lagi ialah ibumu. Berapa kali disebut tuan-tuan? 3 kali. Taatlah kepada ibumu, taatlah kepada ibumu, dan taatlah kepada ibumu. Sekali mana pun kita nak pergi berjihad, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, adakah kamu mempunyai orang tua? Ya. Bila kamu ada orang tua, balik, sebab jihad jaga orang tua lagi tinggi daripada jihad untuk membantu agama. Bila kita berjihad kepada orang tua kita, seolah-olah kita membangunkan agama kita. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita hilang pertimbangan hidup, maka kembali kepada fitrah. Kita kena minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sukakan hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat kepada dia. Minta maaf dengan minan nas, dengan manusia, hablum minan nas. Kemudian minta maaflah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah kepada Kuzul, kata Haji Muhammad Fadilah Kamsah, Datuk kata kepada saya, Coach, apabila kita nak memperbesarkan rezeki kita, yang pertama sekali kita minta maaf dengan isteri kita tadilah. Minta maaf dengan isteri, minta maaf dengan anak-anak, minta maaf dengan ibu dan ayah. Kemudian kita kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mati. Orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Itu kata Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah kepada saya tatkala saya sedang nak bermuhasabah diri. Bila saya jumpa dengan dia je, saya akan minta satu tips daripada Datuk. So Datuk dah bagi banyak tips dengan saya, kata Datuk, dan ni saya sampaikan kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya ini jadi satu rumusan yang cantik untuk kita, bagaimana kita dapat keluar daripada belenggu kemiskinan ataupun belenggu kesusahan ini, iaitu dengan cara meminta maaf dengan sesama manusia dan meminta maaf dengan Allah. Jadi nak minta maaf dengan Allah ni macam mana tuan-tuan? Kena sedar hidup ini sementara. Malam ni kita nak tidur tuan-tuan, sebelum tidur kena doa kepada Allah SWT, kena minta ampun kepada Allah SWT, dan sebaik-baik doa ialah doa selepas solat taubat. Maksudnya, Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah bagi tahu kepada saya, Zul, saya tak pernah tinggal solat sunat taubat sebelum saya tidur. Sebab tidur adalah mati kecil. Jadi sebelum kita mati besar, kita kena bertaubat dahulu. Kalau kita tak mampu nak buat solat taubat yang kecil ini, takut-takut bila mati besar nanti juga kita tak mampu nak bertaubat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara langkah yang telah pun Datuk berikan kepada saya, dan hari ini saya telah pun share kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui video saya ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita doakan sama-sama. Kita punya ujian yang kita hadapi pada hari ini, kita punya macam-macam dugaan yang kita dapati pada hari ini, kita dapat sama-sama keluar. Tuan-tuan boleh keluar, saya boleh keluar, siapa-siapa boleh keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga membantu usahawan-usahawan asnaf. Asnaf ni tuan-tuan, mereka yang layak menerima zakat. Bayangkan tuan-tuan, di saat mereka bersusah payah dengan tak ada duit tu, sekarang ini tak boleh buka bisnes, lagi sukar mereka punya
pendapatan mereka. Jadi ramai yang bertanya kepada saya, macam mana ni coach, apa lagi bantuan yang saya boleh buat? Lalu saya bagi tahu, bantuan pertama yang tuan-puan kena buat adalah minta dengan Allah. Itu prinsip, itu akidah. Nombor satu, minta dengan Allah. Dah minta ke belum puan? Dah minta coach. Berapa kali? Tu dia tuan-tuan, minta dengan Allah. Jangan kita berputus asa daripada memohon ampun dengan Allah dan minta dengan dia. Jangan duk minta je tuan-tuan. Sebab apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang aku sembah, engkau yang aku minta pertolongan. Kalau kita belum sembah Allah, bagaimana kita boleh nak minta pertolongan? Tak malukah kita kalau Allah tu kita tak sembah, tiba-tiba duk minta tolong je tuan-tuan. Jadi hati-hati tuan-tuan, bukan hati-hati, ini adalah pesanan ikhlas daripada saya. Bagaimana kita dapat keluar daripada proses dan belenggu down ini, dan insya-Allah apabila kita buat semua sekali ini, insya-Allah pintu-pintu rezeki akan kembali kepada kita dan rezeki-rezeki akan turun kepada kita seperti mana ayat duha. Ya, ayat duha kata apa? Ya Allah, jika rezekimu daripada langit, turunkanlah ya Allah. Jika daripada bumi, keluarkanlah ya Allah. Jika jauh, dekatkanlah ya Allah. Jika sukar, permudahkanlah ya Allah. Jika haram, sucikanlah ya Allah. Tu dia tuan-tuan. So, cantiknya doa-doa duha itu, dan sesungguhnya pada waktu duha itu juga untuk kita merancakkan lagi kita punya rezeki kita. Jadi jika kita dapat buat semua sekali ini dengan cantik, dengan istiqamah, dengan baik, insya-Allah rezeki akan kembali kepada kita semua. Sekian tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan video tutorial ini bagaimana nak bangkit daripada down telah pun berjaya tuan-tuan habiskan, dan insya-Allah menjadi motivasi kepada diri tuan-tuan dan puan-puan semua untuk teruskan perkhidmatan kita kepada bisnes kita, teruskan perjuangan kita di dalam membangunkan ekonomi ummah dan seterusnya memulihkan ekonomi keluarga dan membahagiakan isteri kita tentu sekali, membahagiakan suami kita tentu sekali, membahagiakan anak-anak kita tentu sekali, dan membahagiakan seluruh family kita tuan-tuan dan puan-puan, jiran-jiran kita dan masyarakat kita, dan akhirnya negara kita juga akan dapat sedikit kebaikan hasil usaha yang kecil ini, insya-Allah. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi down pada ketika ini, sekiranya memerlukan khidmat nasihat daripada saya, Coach Muhammad Zulhazri bin Azmi, boleh hubungi saya di talian 010 3553 323. Lagi sekali tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan sedang down pada ketika ini, memerlukan khidmat nasihat saya, tidaklah kata saya ni boleh memulihkan, tapi insya-Allah setakat pengalaman yang ada pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada hari ini, Allah SWT pinjamkan pada hari ini kepada saya akan membantu ramai usahawan-usahawan yang sedang down pada ketika ini, dan hari-hari saya buat FB Live supaya mereka ada sumber kekuatan untuk teruskan perjuangan. Bukan kata tuan-tuan je yang tak ada sales, saya pun tak ada sales ketika ini. Tengoklah tuan-tuan bagaimana saya buat live pada hari ini. Hari biasa tuan-tuan tak sempat nak live macam ni tuan-tuan. Tidak ada waktu untuk buat live dan memberi khidmat masyarakat. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat tersebut, semua aktiviti training saya semua sekali dibatalkan, semua sekali. Orang lain batalkan, saya pun kena batalkan, kena tunda dan sebagainya. So apa yang kita buat? Dan hari ini tuan-tuan mempunyai masa tengok bagaimana kita mencari hikmah. Ya Allah, sekalipun engkau tarik rezeki training aku, ya Allah, tapi hari ini kau bagi masa yang banyak untuk aku berkongsi di dalam video tutorial. Aku dah pun percaya bukukan, aku dah berjaya video tutorialkan semua sekali ilmu-ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, betapa hebatnya nikmat yang telah kau berikan kepada saya. Itu sekiranya saya sendiri tuan-tuan, bagaimana saya muhasabah balik diri saya. Cuma saya agak terkilan sedikit sebab ialah bila duit tak banyak sekarang ni kan, kita tak dapat nak bantu kita punya staff kita didik staff kita untuk berdikari, kesian tuan-tuan ya. Saya ialah di pihak founder syarikat, kita adalah saving kita. Tapi bila kita tengok staff kita macam mana, mereka dah lah makan gaji, mereka tunggu allowance, mereka tunggu gaji dan sebagainya. So jika berlarutan kita punya cabaran dalam COVID-19 ini, Masya Allah,
terlalu hebat sekali ujian daripada Allah SWT. Marilah kita bersama-sama bertaubat, tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita bersama-sama menadah tangan dan memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana memberikan kita peluang untuk kita bertaubat. Tuan-tuan, mudah-mudahan wabak kita, ujian yang kita dapat pada hari ini segera dipulihkan oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan video ini membantu tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak kerana melayarinya, dan saya doakan mereka yang sedang down sekarang ini kembali kuat. Kembali kuat tuan-tuan, positif insya-Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah SWT sentiasa bersama dengan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.